بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. اللهم إني نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi berterusan belajar kitab Riyadh As-Salihin yang ada dalamnya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tulis oleh kitab ini adalah Imam Nawawi rahimahullah taala, wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah sampai pada bab yang keempat, adalah bab as-sidq. Kita sudah sampai pada bab yang keempat, adalah bab as-sidq. Sebelum ini kita sudah belajar bab ikhlas dan juga bab taubah dan juga bab sabar. Alhamdulillah. Dan juga hari ini biiznillah kita akan belajar bab as-sidq. Alhamdulillah, sidq maksudnya dalam bahasa Melayu adalah kejujuran. Sidq. Dan juga adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu banyak tentang bab-bab sidq, tentang ayat-ayat tentang bab ini, dan juga adalah banyak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab ini. Mari kita sama-sama kita dengar hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga insya-Allah kita dapat amalkan dengan hadis-hadis yang kita akan baca insya-Allah Subhanahu wa taala. Bab sidq وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات، الأحزاب. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. الحديث الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله، واعدل إلى ما لا تشك فيه. الحديث الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. الحديث الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حديث رواه الإمام مسلم.
نعم. نعم تفضل يا أستاذ. boleh kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Sedikit 4. sendiri barakallah. Sedikit. Nah, sedikit. Bab 4, kejujuran. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 118, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Allah berfirman lagi di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, laki-laki dan perempuan yang benar. Allah berf- Allah berfirman dalam surah Muhammad surah ayat 22, tapi jikalau mereka benar imannya kepada Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik dari mereka, bagi mereka. Hadis awal, hadis 54. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya kebenaran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke syurga. Dan sungguh seorang lelaki yang selalu benar hingga Allah menuliskannya dalam kelompok siddiqin. Dan sesungguhnya dusta mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Dan sungguh seorang lelaki yang selalu berdusta hingga Allah menuliskannya dalam kelompok para pendusta. Hadis muttafaqun alaih. Hadis nombor 55 dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ia berkata, di antara sabda Rasulullah SAW yang kuhafal, tinggalkan hal yang meragukanmu, menuju hal yang tidak meragukanmu. Kejujuran adalah menimbulkan ketenangan dan dusta sama menimbulkan kebimbangan. Hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata derajat hadis ini sahih. Maksudnya, tinggalkan sesuatu yang kau ragu hukumnya halal atau tidak dan kerjakan sesuatu yang kau yakini hukumnya. Hadis 56 dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisahnya dengan Heraklius. Heraklius berkata, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Abu Sufyan berkata, ia memerintahkan kami beribadah kepada Allah yang Esa, tidak mensyirikkannya, meninggalkan keyakinan orang tua kami, melakukan salat, berkata benar, menjaga kehormatan diri dan silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 57 dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memohon kepada Allah agar memperoleh mati syahid dengan sungguh-sungguh, Allah akan menyampaikannya pada derajat syuhada sekalipun ia meninggal di tempat tidur. Hadis riwayat Muslim. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, bab kita hari ini mula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kan bersama orang yang benar. Wa kunu ma'as sadiqin, jadilah dengan orang yang benar. Yani as-sidq. As-sadiq, orang yang jujur di dalam hidupannya, kita duduk dengannya amanah. Duduk dengannya dengan keadaan tidaklah risau badannya. Tidak ada kita lah risau badannya. Dia atau adakah dia akan khianat pada kita, na'udzubillah, ataupun adakah dia orang tidak jaga pada perkataan kita, ataupun orang itu akan bocorkan rahsia-rahsia kita. Jadi kita berdua adalah orang yang sadiq dalam hidupan kita, orang yang jujur dalam kehidupannya. Dia tak adalah orang orang yang tidak bohong, sebab bagaimana kita nak amanahkan kepada orang yang dia tidak jujur? Bagaimana kita nak amanah dengan orang yang dia tak jujur? Orang itu mungkin dia, kalau kita ada rahsia, dia akan bocorkan rahsia kita. Kalau dia adalah kita tanya dia soalan, dia mungkin boleh bohong untuk nak selamatkan dirinya dekat dunia. Dan bertahuilah, kemungkinan ada orang disebabkan tidak jujurnya dekat dunia ini, lepaskan dekat dunia. Tetapi di akhirat nak mana terlepas? Apabila dia di hadapan orang yang ahkamul hakimin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahkamul hakimin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil? Di masa itu adalah bagaimana orang nak lari? Ha. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala tahu ada apa yang ada pada rahsia dan apa yang sembunyikan.
Walaupun mungkin benda itu tak ada orang tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi kita perlukan untuk apa kita berada dengan orang-orang yang sadiq, orang yang jujur. Sebab itu adalah yang baik. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Falau sadaqullah lakana khairan lahum." Yang baik untuk diri kita semua, ayat ini umum dah untuk kita semua juga, adalah kalau orang sadiq, dia betul-betul jujur, dia itu adalah yang baik untuk diri kita. Baik, mungkin ada kadang-kadang ada orang jujurnya itu kemungkinan membawa kepadanya adalah masalah. Jujurnya itu kemungkinan membawa kepadanya masalah. Contohnya, dia kalau dia jujur mungkin adalah satu benda. Kalau dia jujur mungkin akan bawanya ke mahkamah ataupun ke masalah. Contohnya, wal'iyazbillah, na'udzubillah. Contoh orang dia langgarkan kereta orang ke dan sebagainya. Tapi tak ada orang nampak masa itu. Lepas tu, dia apa? Dia sembunyikan. Kalau dia jujur, nanti kena saman, kena mungkin sampai mahkamah dan sebagainya. Biarlah tak payah orang tahu. Ha. Jujuran dia itu adalah kalau dia jujur, dia pergi macam cakap, saya ni yang melakukan, saya ni yang jadi masalah tu. Ha, akan lepaskan dia di dunia dan juga di akhirat. Tidak akan dia membawa badannya mudarat di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya mungkin di dunia ni boleh settle, boleh claim insurance ke, apa, boleh ataupun boleh sama-sama dengan tuan kereta itu kata okeylah halal je, tak ada apa. Kita bukan sengaja buat benda tu. Ha, tapi kalau kita bohong, nauzubillah, tak cakap dan tak jujur, kemudian adalah tuan kereta itu nampak dekat CCTV bagi cakap, kamu yang langgar. Tak, bukan saya yang langgar. Allah, macam mana kamu cakap? Bukan. Ini ada recording, ada kamera tangkap dan sebagainya. Ha, ini adalah hal dekat dunia, kamera dunia. Bagaimana dengan Allah SWT yang tahu pada benda-benda yang kamera tak tangkap benda tu. Ha? Yang benda yang na'udzubillah orang bohong untuk apa? Untuk nak lepas dekat dunia. Benda itu mungkin tak ada kamera tangkap benda tu. Pada kata-kata mungkin kamera tak tangkap. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu benda itu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang berlaku, apa yang setiap benda kita sebut, apa setiap benda yang kita lakukan. Ha? Di hari kiamat akan saksi di masa itu bukan adalah recording video dari awal hidupan sampai akhir. Ha? Ada yang lagi kuat daripada itu. Lagi kuat daripada apa? Daripada video-video itu. Apa dia? Adalah anggota kita. Dia akan jadi saksi di masa itu apa yang kita lakukan dekat dunia. Ada amalan yang baik, ada perkataan yang jujur ataupun tidak. Lidah kita ini akan jadi saksi juga. Anggota kita, tangan, kaki akan jadi saksi di masa itu. Akan kata, ya Allah, orang ini sudah buat seperti ini, seperti itu. Seperti itu. Akan tutup mulutnya. Tak bagi orang di masa itu tak cakap apa-apa. Anggotanya akan cakap. Ya Rab, semoga Allah SWT selamatkan kita. Jadi, jagalah lidah kita untuk tak sebut benda yang bukan-bukan. Nabi SAW, seorang daripada sahabat datang badannya, kata, Ya Rasulullah, awsini. Wahai Rasulullah SAW, beri padaku wasiat. Qala amsik alaika lisanak. Kata Nabi SAW, jaga lidah kamu. Nabi SAW berulang beberapa kali. Dia seorang suruh minta Nabi SAW nasihat lagi, wasiat lagi. Nabi SAW kata, Amsik alaika risanak. Dua, tiga kali sebut seperti itu Nabi SAW. Atau kama qal. Akhirnya kata Nabi SAW badannya, Au yukabbun nasu ala manakhirihim. Maksud di hari kiamat akan, adakah orang akan jatuh di api neraka? وذلك من حصاد ألسنتهم أو كما قال dan sebab orang itu masuk neraka adalah hasil daripada lidahnya apa yang dia kata. Subhanallah, maka kita kena usaha untuk apa, untuk jadi daripada golongan orang yang sadiq, yang jujur di hidupannya, insyaallah subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Sesungguhnya صدق, jujur itu, kejujuran itu akan apa? Akan mengajarkan kita ada apa? Inna sidqa yahdi ila albir.
akan mengajarkan kita kepada baikan. Orang benda yang suduk, orang jujur, dia akan benda ni menunjukkan kita kepada kebaikan. Dan juga kebaikan itu akan apa? Yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan ajak kita apa? Untuk syurga. Akan sampai kita kepada syurga. Subhanallah. Wa inna sidqa wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan adalah hasil untuknya apa? Adalah akan bagi kita dia syurga. Wa innal rajula la yasduqu hatta yuktab 'inda Allah siddiqa. Orang apabila dia jujur, selama-lamanya dia jujur, tak ada bohong dan sebagainya, akan tulis di sisi Allah Subhanahu wa taala orang itu adalah siddiqa. Maksudnya orang yang jujur. Orang yang jujur. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Dan kadzib itu bohong itu adalah akan hasilnya adalah dosa. Wa innal fujura yahdi ila nar. Dan dosa itu akan dapat hasilnya apa? Adalah waliyazubillah api neraka. Ini adalah balasan untuk dia. Balasan untuk bohong adalah dosa. Dosa itu akan sampai kita kepada mana? Kepada neraka waliyazubillah. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan orang apabila dia bohong, akhirnya akan tulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang itu adalah orang yang bohong. Waliyazbillah. Ha? Sekarang cuba bayangkan kita ni di dunia ini orang kata ini orang ni bohong. Alhamdulillah. Orang cakap macam tu. Kita tak reda. Ha? Tak terima. Bagaimana nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan semua khalaik. Semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kiamat itu semua dikumpulkan, semua manusia adalah ini kata ini orang yang bohong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha. Jadi benda ni adalah di antara benda yang bahaya. Maka kita usaha insya-Allah untuk jadi daripada orang yang jujur. Subhanallah. Wa inna ar-rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Ya Allah, bagaimana benda tu? Kalau bohong sekali boleh jadi ke macam tu? Waliyadzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah SWT selamatkan kita pada tu. Maka orang yang beriman, dia akan jujur. Dia tak akan tipu. Dia tak akan bohong. Walaupun bohong dia tu akan melibat masalah. Ada daripada tipu yang mungkin ha, يعني InsyaAllah Allah SWT ampunkan ya. Lakin laisa hadha waktuha, bukan ini adalah masanya untuk kita nak terangkan benda ni. InsyaAllah satu hari kita terangkan pada bab ini bismillah SWT. Walakin bisyaklin am, seluruhnya bohong itu adalah kira dosa. Dan dosa itu akan menunjukkan kepada mana hasilnya adalah neraka waliyadu billah. Nah, hadis yang kedua. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم. اللهم صل وسلم. سبحان الله. نعم. عن أبي محمد الحسن بن علي بدل أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم رضي الله عنهما. قال berkata hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia hafal daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Yani apa maksud pada bab ini? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Yani utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fihi. Apa maksud? Yani tinggalkan pada sesuatu yang kamu rasa ni halal ke ataupun tidak. Ini boleh ke lakukan macam tu ataupun tidak. Orang tak yakin, tak ragu, tak tahu mana betul ke tak betul. Ha? Orang itu tinggalkan, tinggalkan apa? Sebab apa? Sebab dia rasa tak yakin. Ini boleh ke lakukan macam tu? Oh, ini bagus ke? Halal ke tak halal? Ha? Ditinggalkan. Ha? Tinggalkan kerana apa? Kerana nak yakin. Wah, dia nak tinggalkan benda tu sebab apa? Sebab dia nak yakin. Fa inna sidqa tama'ninah. Sesungguhnya jujur itu
dan sidq ma'an nafs aidan, bukan sahaja dengan orang, ma'an nafs, dengan nafsu kita. Macam jujur dengan nafsu kita, sudahlah, benda ni saya ni tak yakin, tak tahulah boleh kau lakukan macam tu ataupun tidak. Tak apalah budik, tak yakin. Sudah, tak yakin, rasa ragu, rasa rasa macam tak yakin, tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wasiat kepadanya, tinggalkan sesuatu yang kamu syak itu halal ke tidak. Dan ambillah sesuatu yang jujur ataupun yang kita tidak ada apa, tidak ada cek badannya, tidak ada rasa oh betul ke halal ke tidak. Itu yang benda yang perlu kita ambil. Subhanallah. Fa inna sidqa tama'ninah, sesungguhnya jujur itu adalah tama'ninah, bagi kita tama'ninah, tenang hati. Wal kadhib wal kadhiba ribah, dan kadhib itu akan bagi kita susah hati, macam tak selesa, tak rehat pada bab itu. Maka kita kena amalkan dalam bab ini, adalah kita nampak sesuatu yang kita tak yakin, tinggalkan. Macam benda ini mungkin kita rasa boleh ke tak boleh, rasa mungkin boleh ke, tapi kena dengan rasa penuh dengan jujur dengan nafsu kita. Kalau benda ni adalah ada syubhah, tinggalkan. Seperti mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Naam. Sesungguhnya sesuatu yang halal nampak jelas-jelas halal itu, dan sesuatu yang haram nampak jelas-jelaslah haram itu. Wa bainahuma, dan di antara dua-duanya adalah umur mustabihat, ada sesuatu yang syubhah. Maka orang yang beriman, apa yang dia akan lakukan? Dia akan tinggalkan sesuatu yang syubhah. Yang ada syubhah badannya, yang sesuatu yang ada syak badannya, dia akan tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia nak selamat pada amalan dan perbuatannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis yang seterusnya, عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. Kepada Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang dalam kisah Herakl. Qala Herakl, "Famadha ya'murukum?" Apabila ada golongan pada orang Islam pergi kepada Herakl, pergi kepada Herakl. Herakl tanya badannya, apa yang Rasulmu, apa yang Nabimu, dia suruh kamu, apa yang dia suruh kamu? Qala Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, qultu yaqulu ubudu Allah wahdah. Dia kata pada Herakl apa? Nabi ajak kita untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada syarik dengannya. Tidak ada pada selain badannya. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tusyriku bi syai'an. Tidak ada selain badannya. Watruku ma yaqulu aba'akum. Dan tinggalkan apa yang ayah-ayahmu, moyang-moyang tu semua tu kata. Maksudnya pada ibadah-ibadah yang sebelum ini. Pada agama-agama orang itu yang dahulu, yang kata benda-benda yang tidak betul, bukan itu adalah daripada agama Islam. Tinggalkan semua itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk seluruh umat di akhir zaman ini. Dan tinggalkan sesuatu itu. Wa ya'muruna bis salat, dan suruh kita untuk salat. Wasidq, dan suruh kita untuk jujur. Wal afaf, dan juga dalam jagalah pada diri kita. Wassilah, dan juga silaturahim. Nah, dia suruh kita pada afaf, kehormatan, menjaga kehormatan, dan juga apa? Silaturahim. Itu adalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Subhanallah, benda ini adalah selamatkan pada orang Islam di masa itu, dengan apa, dengan Herakl adalah di masa itu. Subhanallah, itu adalah kira orang tu menunjukkan pada orang itu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar badannya. Dan di antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada orang itu adalah pada kita semua orang Islam, adalah benda sidq, as-sidq, jujur. Subhanallah. Dan juga kita orang Islam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah kita kena ikut seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ikutkan bagaimana hal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiq, as-saduq. Naam, orang Nabi SAW orang yang jujur, yang amanah, yang tidak bohong. Jadi kita kena usaha insya-Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi pada golongan orang yang sadiq, orang yang jujur. Dan seperti mana kita sebut tadi dalam hadis yang sebelum ni, orang akan jujur dalam hidupannya sampai di akhirnya akan ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini adalah orang yang jujur. Semoga kita semua dapat seperti itu jadi daripada golongan orang yang jujur biiznillah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang seterusnya, hadis yang keempat dalam bab as-sidq, kejujuran. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد, daripada Abi Thabit dan kata Abi Sa'id, ada juga kemungkinan waqila dan katakan mungkin Abu Walid. Ada tiga orang. Sahal bin Hunayf wa huwa Badri, dan dia adalah seorang yang dari yang syahida Badr, yang ada di perang Badr radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, bersabda, man sa'ala Allah taala syahadah بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. Apa yang sabda Nabi Muhammad SAW? Man sa'ala Allah Ta'ala syahada. Dengar hadis ni baik-baik ya. Wahai wanita pun dengar hadis baik-baik ni. Semua. Barang siapa yang tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala syahadah, dia mati syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jadi adalah di antara orang syuhada. Kan adalah orang syahid. Tempatnya mana? Syurga. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Inna la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kata pada orang yang mati fi sabilillah, yang mati adalah kerana syahid, orang itu mati. Lah, orang itu sebenarnya hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah yurzaqun, dia makan semua adalah dia hidup, orang itu bukan adalah mati. Al- Orang syahid itu adalah tempatnya mana? Syurga. Subhanallah. Dan balasan untuknya apa? Syurga. Man sa'ala Allah Ta'ala syahada bisidq ballaghahu Allah manazil syuhada. Barang siapa yang dia minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi daripada apa? Daripada golongan orang syuhada, adalah jadi untuk mati syahid. Ha? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia dengan apa? Ballaghahu Allah Taala manazil syuhada. Jadi bagi badannya peringkat ataupun level adalah syuhada. Masuk dengan golongan orang syahid. Masuk dengan golongan orang syahid. Wa in mata ala firashih. Walaupun orang itu mungkin dia tak mati di masa perang, ataupun tak mati dalam masa dia mujahadah. Dia mati di atas katilnya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi badannya untuk apa? Untuk masuk dalam golongan orang syahid. Subhanallah. Hadis ini mengajar pada kita bagaimana kita kena tanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma rzuqna syahada fi sabilik. Allah matikan kita dalam keadaan syahid. Subhanallah. Syahid ada bahagian macam-macam, adalah bahagian-bahagian untuk syahid. Bukan syahid adalah hanya orang yang perang. Dan hadis ini menunjukkan secara jujur, walaupun orang itu tidak mujahadah langsung di mana-mana antara cara mujahadah, tapi orang itu mati atas katilnya, pun akan Allah Subhanahu wa taala baginya manzilah ataupun peringkat orang syahid, disebabkan apa? Jujur. Man sa'ala Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man sa'ala Allah Ta'ala asy-syahada bisidq, dengan jujur, betul-betul dia minta. Bukan, ya Allah rzuqna syahada, ya Allah jadikan kita pada orang yang syahid. Tapi tak betul. Kalau dah contoh datang masa perang, kata pergilah perang. Perang dengan orang kafir. Dia tak nak. Ada lain sebab sedek. Ini bukan sedek. Betul, jujur-jujur dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Allah Subhanahu Wa Taala akan beri badannya. Hadis ini mengajar pada kita bukan sahaja pada apa? Pada syahadah. Bahkan ada banyak pada benda. Kalau ada orang minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya ni nak taubat. Nak taubat pada dosa-dosa ini. Saya ni orang yang lakukan banyak dosa. Ya Allah, saya nak taubat. Saya betul-betul nak taubat. Dan dia usaha untuk bab ini, dan dia adalah solat taubat, dan dia minta pada Allah SWT ampunkan. Allah SWT akan ampun.
Allah SWT akan baginya, walaupun kemungkinan orang itu banyak dosa, Allah SWT akan ampunkan dunia. Bukan itu saja. Kalau orang itu adalah niat, ya Allah, saya ni orang yang apa, nak hafal Quran, nak jadi di antara orang yang hafiz Al-Quran. Dan dia betul-betul jujur, dia nak hafal, nak jadi daripada golongan orang yang hafal Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ambil amanahnya. Maksudnya orang itu kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi dia tamat lagi 30 juzuk untuk hafazan. Tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala tulis orang itu daripada golongan orang yang masuk dengan golongan orang hufaz, orang hafiz Al-Quran. Tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang itu seperti itu. Tapi kena tanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Bisidq, dengan jujur, betul-betul. Kita nak jadi seperti orang seperti itu adalah orang yang hafiz Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita beri pada kita manzilatul syuhada, peringkat adalah orang syahid, dan jadikan kita pada orang hafiz Al-Quran, dan mudahkan segala urusan kita insya-Allah di hari yang mulia ini, dan yuballighuna lailatul qadr bilutuf wa afiyah, dan sampai kita pada malam Lailatul Qadar biiznillah, dan mudahkan untuk kita doa yang mustajab di malam-malam yang mulia ini, malam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya apa yang kita lakukan pada amalan di dunia ini, apa yang kita kata, apa kita pada lihat di mata kita, ataupun kata, ataupun kita dengar, ataupun apa yang kita lakukan dekat dunia, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala eh, memandang pada benda itu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita lakukan, maka kita usaha untuk jadi daripada orang yang jujur, supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam orang yang tulis di sisinya adalah kita orang yang sadiq, orang yang jujur. Sebab sedek itu akan bagi kita kebaikan, seperti mana kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sedek itu adalah akan balasannya adalah kebaikan, dan juga kebaikan itu adalah balasannya apa? Adalah syurga biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua dalam rahmatnya, dan beri kita peringkat itu biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Semoga insya-Allah apa yang kita kongsi dengan semua ada manfaat biiznillah. Amin ya rabbal alamin. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. السلام ورحمة الله فيكم. الحمد لله.